Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton channel ini. Oke, selamat datang ke channel Cikgu Zulshe. Oke, channel yang berkongsikan tentang ilmu dan juga pengetahuan berkaitan dengan silibus KSSM Geografi dan Sejarah. Oke, dari tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Alright. Oke, jadi pada hari ini, sebelum saya mulakan, saya nak minta puji sikit. Oke, saya ada t-shirt baru. Oke, Bangsa Rajin. Okay. Dan sponsor juga, dapat sponsor topi Rajin Nation, okay, daripada Nakama Studio. Okay, jadi siapa yang berminat dengan topi-topi eksklusif, okay, ada banyak desain, okay, dengan t-shirt eksklusif, okay, Bangsa Rajin, jenama yang sudah di-trademarkkan. Anda boleh follow di IG Nakama Studio. Okay, boleh follow IG. Okay. Sebenarnya bos kepada trademark Bangsa Rajin ni, adalah sahabat saya juga, seorang guru dan juga seorang graphic designer. Orang ni memang multi talented lah. Jadi saya syorkan anda follow IG beliau. Anda boleh usah-usah barang-barang yang ada di situ dan boleh order sekarang. Okey guys, jadi dalam video yang lepas saya telah jelaskan tentang bab 6, iaitu bentuk muka bumi di Malaysia, dan juga 6.1 iaitu lokasi bentuk muka bumi di Malaysia. Tapi saya hanya sempat huraikan tanah tinggi dan tanah pama sebab videonya itu terlalu bila agak panjang juga, lebih 20 minit. Jadi saya buat satu video khas ini untuk sambung, iaitu tajuk pinggir laut dan juga saliran di Malaysia. Jadi video ini khaslah untuk pinggir laut dan saliran sahaja. Jadi sebelum kita mula, siapa yang ingin ulang kaji melalui video ini, boleh, kalau boleh, insya-Allah peganglah buku teks tu kan, buka buku, catatlah apa yang patut dicatat. Semoga ada manfaatnya untuk semua. Jadi let's go, kita pergi kepada pinggir laut di Malaysia. Seperti yang saya sudah huraikan di video sebelum ini, di Malaysia, negara kita Malaysia ini, dikelilingi oleh laut. Semua negeri di Malaysia dan wilayah persekutuan di Malaysia ada laut kecuali dua, itu Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sebab kenapa? Mereka tiada laut sebab mereka berada di tengah-tengah di negeri Selangor. Walaupun di Selangor, di KL tu tiada laut, tiada pantai, tapi ada nama tempat, nama dia Lembah Pantai. Dan Pantai Dalam, ya kah? Macam saya pernah dengar kan, Pantai Dalam di KL, tapi tiada pantainya. Sama je macam di Sabah ni. Nama dia ada macam contoh kampung Saga Laut kan. Nama kampungnya ada ada laut di belakang dia, nama kampung, tapi sebenarnya kampung itu tiada laut. Jadi jangan tertipu dengan nama kan. Sama je dengan kuih. Badak berendam, mana ada badak dalam situ kan. Jadi sama juga benda-benda ada nama dia tidak menggambarkan nama tempatnya ataupun objek dia. Jadi jangan selalu tertipu dengan nama. Jadi gurau saya. Jadi kita pergi terus kepada bentuk muka bumi yang pinggir laut di Malaysia. Jadi pinggir laut Malaysia ni lebih kurang panjang dia lah 4.800 km laut saja, pinggir laut saja. Antara bentuk muka bumi yang terdapat di pinggir laut di Malaysia ini ialah itu tebing tinggi, kita ada gua, kita ada gerbang laut, ada batu tunggul, kita ada tanjung, kita ada teluk, kita ada batu sisa, dan juga kita ada pulau. Jadi kita akan go through satu-satu bentuk muka bumi ini. Saya akan tunjukkan ciri-cirinya dan juga contoh tempat dan juga gambarnya sekali. Alright, kita pergi kepada tebing tinggi. Alright, jadi tebing tinggi ialah kawasan pinggir laut, kawasan batuan pinggir laut yang terbentuk akibat hempasan ombak semasa air pasang. Jadi bila air laut pasang, hempas ombak, jadi kawasan tu perlahan dia dihakis oleh ombak. Jadi terbentuklah tebing yang tinggi. Jadi macam curam lah kalau kita nampak dari atas tu kan. Jadi kalau kita nampak gambarnya ni, jadi memang agak cantik lah. Dan kalau dari atas tu memang bahaya lah kalau kita lihat di atas tu. Jadi memang view dari tebing tinggi ni memang cantik. Jadi salah satu contohnya ni di kawasan di tempat saya pergi ini di Simpang Mengayau. Ini salah satu daya tarikan pelancong
untuk datang ke Sabah, yaitu tempat menarik di Sabah yaitu Simpang Mengayau. Okey. Tempat paling utara di negeri Sabah ataupun di Pulau Borneo ini. Alright. Kita pergi kepada gua. Okey, bagaimana gua terbentuk di pinggir laut? Okey, gua ni merupakan kesan lekukan yang terbentuk akibat tindakan ombak terhadap tebing tinggi. Macam tebing tinggi tadi kan sudah rata kan. Lepas tu ada ombak lagi, kayak ada lubang kecil, lepas tu dia hempas ombak, makin besar tu lubang, jadi membentuklah sebuah gua. Jadi tindakan ombak ini setiap hari yang melanggar batuan lubang-lubang itu pada tebing tinggi menyebabkan lubang itu makin besar. Dan seterusnya ialah gerbang laut. Bagaimana pula gerbang laut ni? Gerbang laut ni terbentuk disebabkan hakisan ombak yang berterusan dan menembusi dinding gua laut. Bila gerbang laut sudah ada, terbentuk pula gua. And then gua itu tembus pula sampai ke sebelah. Jadi menyebabkan berlakunya gerbang laut. Jadi bila gua sudah terbentuk, gua tu tembus bocor sampai ke sebelah pula, terbentuklah gerbang laut. Gerbang. Dah sudah nampak pintu gerbang kan? Jadi sebab tadi dinamakan sebagai gerbang laut. Bentuknya pun memang macam gerbang. Alright, kita pergi kepada tanjung. Apa itu tanjung? Tanjung ni terbentuk akibat hakisan ombak terhadap batuan lembut. Batuan keras yang kekal akan menganjur membentuk tanjung. Jadi maksudnya bila ombak hakis, makin lama terhakis, itu batuan lembut yang terhakis lah. And then batuan yang keras akan kekal. Jadi itulah tempat yang akan menjadi tanjung. Jadi biasa di pantai kan bentuk C kan, teluk. Jadi kawasan tu ada batuan yang muncul ke depan sikit tu yang tidak dapat dihakis oleh ombak. Itulah yang dinamakan sebagai tanjung. Kalau kita tengok contohnya ni pula di Kudat juga, Simpang Mengayau, kita nampak tanjung macam mana bentuk. Tadi tanjung kan. Sekarang kita pergi pada teluk. Teluk ni kawasan pinggir laut. Yang mempunyai batuan lembut yang dihakis oleh ombak. Jadi dia makin lama makin dihakis oleh ombak, dia makin kecil, and then membentuklah bentuk muka bumi teluk. Antara teluk yang terkenal di Malaysia, Teluk Batik, Teluk Kemang Negeri Sembilan, Teluk Davao di Sabah, dan juga Teluk Cempedak di Pahang. Jadi kawasan teluk ni memang selalunya pantai dia cantik lah dan bersih. Jadi itu beza antara tanjung dan teluk. Jadi tanjung dan teluk sebenarnya bersebelah saja. Alright. And then yang terakhir yaitu pulau. Ini pulau dapat saya explain lagi lah. Kawasan tanah yang dikelilingi oleh laut. Kawasan daratan yang dikelilingi oleh laut. Itu namanya pulau. Jadi kalau dia tidak dikelilingi oleh laut, ataupun ada sedikit bahagian yang tidak ada laut, maknanya itu bukan pulau lah. Maksudnya dia terputus daripada daratan. Daratan yang terputus daripada kawasan tanah besar. Jadi pulau-pulau, antara pulau yang terkenal di Malaysia biasalah Pulau Langkawi kan, Pulau Sipadan, ada Pulau Tetagan Sempurna, banyaklah pulau, ada beribu pulau yang ada di pinggir laut Malaysia ini, dan kebanyakannya menjadi pusat tarikan pelancong. Kita pergi pula kepada saliran di Malaysia. Saliran ini merujuk kepada sungai dan tasi. Jadi untuk lihat lebih jelas lagi bagaimana sungai dan tasi ini, saya akan gunakan macam biasa, kita gunakan Google Earth. Kita pergi satu persatu sungai-sungai utama yang terdapat di Malaysia supaya kita nampak gambaran lebih jelas lagi. Alright, kita pergi kepada Google Earth Mod. Guys, kita pergi kepada S1 iaitu Sungai Muda. Sungai Muda ni terletak di negeri Kedah. Sini negeri Kedah. Tengok ni Sungai Petani. Kita tengok hulu Sungai Muda. Dia mengalir dari sini turun ke bawah. Sini kawasan Kampung Kuala Cepir. Sini pun kawasan padi. And then turun lagi ke selatan Kedah pun padi juga. Sungai Muda mengalir sampai ke Pekan Kuala Ketil. Alright. Kita zoom lagi. Turun kawasan sawah padi. And then ke sini. Area mana ni?
Oke, sungai, oke, sampai ke kota Kuala Muda di hilir. Oke, jadi panjang nih sungai apa? Sungai Muda nih. Oke ya. Mari kita lihat kawasan. Jadi sekitar sepanjang Sungai Muda nih memang dipenuhi dengan kawasan pertanian sawah padi. Tengok di sini sampai ke kawasan hilir sungai, tengah sungai. Sini padi, sini pun padi, semuanya padi sampailah ke hilir. Alright, oke di ujung dia. Oke. Panjangnya Sungai Muda ini. Alright. Seterusnya kita ke Sungai Perak pula. Oke guys, Sungai Perak, kita tengok Sungai Perak. Oke, ini negeri Perak ni. Oke, dari Banjaran Titiwangsa di sini. Oke, bermula di sini hulu sungai, turun ke bawah, ya, sampailah ke Lenggong. Oke, Lenggong. Oke, sampai ke Kuala Kangsar, Sungai Perak ni. Turun sampai Kampung Gajah, sampai ke daerah Teluk Intan. Oke, kawasan tengah sungai sampai ke hilir yaitu Bagan Dato. Jadi kawasan Sungai Perak ini pun juga adalah kawasan sawah padi. Oke, kawasan sawah padi yang luas. Oke, settle Sungai Perak. Oke, sekarang kita di Kelantan River. Oke, Sungai Kelantan. Kita lihat Sungai Kelantan dari mana. Oke, kita nampak Sungai Kelantan. Oke, dari Banjaran. Oke, bermula dari kawasan mana nih? Oke, Banjaran Tahan. Oke, utara Pahang. And then kita mengalir terus ke daerah Tanah Merah. Oke, ke Pasir Mas. Oke, sampailah ke Tumpat dan Pangkalan Cepa. Oke, mari kita lihat di sini kawasan apa? Oke, kawasan Bandar dan juga ada juga kawasan penanaman padi. Oke, ini adalah muara Sungai Kelantan. Oke. Sini Kota Baru. Oke, kawasan Bandar. Di sini Pasir Mas. Alright, ini adalah sungai. Oke, seterusnya Bernam River ataupun Sungai Bernam. Sebenarnya muara Sungai Bernam nih, bersebelah saja dengan muara Sungai Perak tadi. Oke, kita tengok Bernam River. Oke, Bernam River ni masuk area Selangor sudah. Oke, ya. Jadi di sini, oke, sebelah Teluk Intan ke sini Bernam River. Jadi sungai ini pun mengalir di kawasan, sawah padi. Adakah sini masih Perak? Ya, masih Perak. Sungai Bernam masih di negeri Perak sebenarnya. Oke, kita tengok sempadan dia. Di antara sempadan antara Selangor dengan Perak. Ini Udu Bernam semua ni. Oke, mari kita tengok petanya bagaimana. Oke, sempadan negeri. Oke, adakah Oke, sudah. Bersambung dengan negeri Selangor juga. Oke guys, kita pergi kepada Sungai Pahang pula. Sungai Pahang di sini. Di daerah Pekan. Muaranya berada di daerah Pekan Pahang. Kita lihat. Menyusuri Sungai Pahang. Di sini ada dua sungai utama, Sungai Kuantan dan Sungai Pahang. Kita tengok Sungai Pahang ini. Di sini adalah kawasan di sini. Di sini juga adalah kawasan penanaman padi. Naik sampai ke Banjaran. Sampai ke area Gunung Tahan. Di sini kawasan tengah sungai. Di sini juga kawasan pertanian sampai ke Kuala Bera, sampai ke Temerloh. Panjang juga Sungai Pahang ni. Jauh Sungai Pahang sampai ke Jerantut. Jadi Sungai Pahang ni sangat panjang. Sampai ke daerah Kuala Lipis, melintasi beberapa daerah dan muaranya ialah di daerah Pekan Pahang. Seterusnya yaitu Sungai Endau. Di sini adalah daerah Endau. Mari kita tengok mana Sungai Endau. Ini adalah Endau River. Mari kita lihat.
Oke, Endau River, Sungai Endau mengalir ke daerah Endau di sini. Oke. Jadi Sungai Endau ini yang menjadi membezakan, menjadi sempadan antara negeri Pahang dan juga negeri Johor. Oke. Oke, dia mengalir ke sini. Mari kita lihat di sini adalah kawasan apa? Oke, kawasan pertanian juga. Oke. Ke sini kawasan ladang kelapa sawit. Oke. Ada padi guys sini. Kita lihat. Oke, sini adalah kawasan pertempatan. Oke, jadi area sini ini adalah kawasan bandar. Oke. Ini adalah kawasan bandar, yaitu Endau dan Rompin. Oke, kita pergi ke Sungai Sugut pula. Oke, Sungai Sugut bermula dari area Ranau, berpunca dari Banjaran Keroke. Oke, mengalir terus. Oke, Sungai Sugut ini sampailah ke daerah nih Pantai Boring. Oke. Jadi Sungai Sugut ini panjang juga. Oke. Muaranya di sini. Oke. Bermula dari tengah Sabah mengalir ke pantai timur negeri Sabah. Oke, itu Sungai Sugut. Oke, S7. Oke. And then kita pergi kepada Sungai Padas. Oke, kita pergi kepada Sungai Padas. Oke. Oke, jadi Sungai Padas ini muaranya terletak di Beaufort. Oke, Beaufort mengalir mengalir dari dari ini daerah Beaufort mengalir dari daerah Tenom sini, Tenom. Di sini. Tenom ini tempat saya mengajar, bukan Tenom sini. Jadi ini adalah Sungai Padas. Oke, di sini ada empangan hidro Pangi. Oke. Jadi Sungai Padas ini sebenarnya mengalir panjang melalui daerah Tenom. Oke. Sampai ke Keningau. Oke, sampai ke Bandar Keningau. Oke, di Keningau ini adalah Sungai Galan. Jadi start dari sini adalah Sungai Padas melalui daerah Tenom. Oke. Sampai ke Beaufort. Oke, dari Beaufort sampai ke Sipitang. Oke, itu adalah Sungai Padas. Terusnya ialah Sungai Kinabatangan. Oke, Kinabatangan River ni sangat panjang sebenarnya. Sungai terpanjang di Sabah. Bermula dari Dramakot Forest Reserve di sini, kawasan hutan simpan, Maliu Basin, and then mengalir panjang terus Kinabatangan Wildlife Sanctuary, kawasan hutan simpan. Ini kawasan tengah sungai sampailah ke Kinabatangan, daerah Segama di sini. Di sini adalah kawasan hutan simpan dan juga kawasan kelapa sawit. Sini kawasan sungai ini lebar, boleh masuk orang dulu. Sungai Kinabatangan ni tempat orang kapal boleh masuk, kapal kecil untuk ambil kayu balak di sini. Jadi kawasan hutan sini kebanyakannya ada yang masih disimpan, ada juga kawasan yang hutan ni yang sudah dijadikan sebagai ladang kelapa sawit. Itu S9 Kinabatangan. Kita pergi kepada S10 Sungai Baram di Sarawak. Baram River. Baram River ni pula. Mari kita tengok. Sungai Baram. Ini Sungai Baram di daerah Baram dekat dengan Brunei. Ini Sungai Baram. Muaranya daerah Baram. Sampai ke Long Miri, Selatong, jauh sampai ke dari pedalaman. Jadi sini adalah kalau tidak salah saya Banjaran Tamak Abu. Jadi Sungai Baram ni menjadi pertanian juga. Di sini ada apa nih? Di sini rasanya adalah kelapa sawit. Ini Sungai Baram sebelah dengan Brunei. Ini adalah Pekan Baram. Dekat dengan ini adalah Sungai Baram ni area Miri sini nih. Dan juga Lutong. Kita pergi ke Sungai Rajang. Sungai yang terpanjang di Malaysia. Ingat Sungai Rajang, sungai yang terpanjang di Malaysia. Di mana Sungai Rajang? Mari kita lihat. Sungai Rajang yang panjang ini. Dari pedalaman Banjaran Kapuas Hulu, mengalir
sampai ke daerah Kanowit, oke, sampai ke Sibu, oke, sampai ke Belawai di sini Sarike, lalu Sarike. Jadi Sungai Rajang ini sangat besar, oke, bercabang-cabang. Jadi antara daerah dengan daerah tuh boleh dihubungkan melalui sungai. Masuk ke kampung pedalaman ini pun melalui sungai. Oke, itu Sungai Rajang. Sungai yang terakhir yaitu Batang Lupar. Oke. Kalau di Sarawak sungai itu dipanggil Batang, oke? Itu sebatang sungai kan, dia punya penjodoh bilangan, oke? Jadi sini Batang Lupar dari daerah Sri Aman, oke? Kota Samarahan, lalu sini, oke? Mengalir panjang, oke? Dekat. Jadi daerah Batang Lupar ini sebenarnya sempadan nih dengan apa? Kalimantan, Sarawak, oke? Kalimantan Barat. Ini adalah Sungai Batang Lupar. Oke, kita tengok secara 3D. Oke, Sungai Batang Lupar. Oke, jadi dia berpunca dari mana? Oke, Batang Ai National Park, Taman Negara Batang Ai. Oke, dan di sini muara sungai makin lebar. Di sini. Oke, di sini ada Maludam National Park juga, hutan simpan. Dan penghujungnya ialah di mana? Seboyo dan Semangan. Oke. Settle S12 yaitu Sungai Batang Lupar. Oke, kita sudah settle. Oke, pinggir laut dan juga saliran di Malaysia. Oke, kita sudah belajar bentuk muka bumi pinggir laut. Kita sudah belajar juga, kita tengok satu persatu sungai dan tasik utama di Malaysia. Oke, jadi tajuk seterusnya ialah apakah kepentingan bentuk muka bumi yang kita sudah belajar itu? Oke, tanah tinggi, tanah pama, pinggir laut dan juga saliran. Apa kepentingannya? Oke, semua benda yang Tuhan cipta ada dia punya kegunaan, ada kepentingan kan? Oke, jadi kita jumpa lagi di video yang akan datang, kepentingan bentuk muka bumi bab 6.3. Alright, jadi sekian saja untuk kali ini. Semoga ada manfaatnya. Oke, jangan lupa jadilah bangsa yang rajin belajar, rajin berusaha. Oke, bye-bye.